Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Pagi ni kita masih bersama dengan Cikgu Rashidi ataupun di channel YouTube Cikgu Di. Bagi yang sudah like, share dan subscribe, Cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, boleh tekan like video ni dan tekan subscribe untuk mengetahui video-video matematik selepas ini. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan dengan tajuk iaitu strategi pemurataan. Okey, cara nak kira kos purata seunit saham. Penting yang ni kena ingat. Cara nak kira kos purata seunit saham iaitu jumlah pelaburan dibahagikan dengan bilangan unit saham. Pelajar-pelajar kena hafal. Okey, jumlah pelaburan dia bahagi dengan bilangan unit saham yang dibeli. Okey. Baik, contoh soalan. Hitung jumlah dan kos purata seunit saham dalam jadual berikut. Okey. Pertama sekali, pelaburan dia. Okey. Untuk belian yang pertama, dia beli sebanyak jumlah RM2,400. Okey. Seunit dia ialah RM1.20. Jadi, bilangan unit saham dia 2,000. Okey, macam mana nak kira dia punya pelaburan dia untuk belian yang pertama? Iaitu, katakan kamu tahu kos dia ialah RM1.20. Okey. Saya nak beli 2,000 unit. Jadi, saya order 2,000 unit. Okey. Seunit kos dia RM1.20. Jadi, belian yang pertama, okey, kamu kena bayar RM2,400 ataupun kamu berlabur sebanyak RM2,400. Okey, kamu nak beli lagi. Okey, saya nak beli 2,000 unit. Okey, seunit kos encik iaitu RM1.10. Okey, tak apa, saya jadi beli. Jadi, pelaburan yang kali kedua berjumlah RM2,200. Okey, boleh faham? Itu belian yang kedua. Belian yang ketiga pula. Okey. Okey, saya nak beli lebih sikit. Saya nak beli 2,250 unit saham. Okey, kos encik RM1 untuk seunit. Okey, tak apa, saya jadi beli. Jadi, yang ketiga iaitu jumlah pelaburan RM2,250 dan seterusnya. Belian yang keempat dan belian yang kelima. Okey, kamu nak tahu ni kos purata seunit saham. Okey, sebanyak-banyak 5 kali belian tu berapa kos purata seunit saham? Okey, jadi kamu nak kira dia, kamu ambil jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham RM11,450. Okey. Belian pertama, belian kedua, ketiga, keempat, kelima, jumlah dia ialah RM11,450. Okey. Dia punya bilangan unit yang kamu beli ialah 9,850. Jadi kamu ambil 9,450 bahagi dengan 9,850. So, kamu akan dapat ni RM1.16 seunit. Okey. Dalam 5 kali belian tu, purata setiap kali kamu beli ialah lebih kurang RM1.16. Okey, soalan A. Kamu buat 5 kali belian. Okey, pelaburan yang pertama nilai dia RM3,600, RM1.50. Kamu tak tahu bilangan unit saham. Jadi kamu ambil 3,600 bahagi dengan RM1.50. So kamu akan dapat RM2,400. RM3,400 kamu bahagi dengan RM1.60. So kamu akan dapat RM2,125. RM3,450 untuk beli yang ketiga, kamu bahagi dengan RM1.50 seunit, kamu akan dapat RM2,300. RM1,000. Ini pun RM2,000. Okey, kamu boleh kira. Jadi kamu jumlahkan semua ni. Okey, kamu akan dapat. Dan jumlahkan bilangan unit. Okey.
Formula tadi apa? Formula dia ialah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham. Okey, pelaburan dia ialah ini. Okey, kamu keluarkan sebanyak RM17,550. Seunit saham dia ialah 10,000 seunit saham. 10,825 ni ialah bilangan unit saham yang kamu beli. Okey, kamu akan dapat 17550 bahagi dengan 10825. Jadi purata dia ialah lebih kurang RM RM1.62. Okey, pelaburan banyak ni, harga seunit banyak ni. Jadi bilangan unit kita tak tahu. Okey, jadi kamu bahagi 3,675 bahagi dengan RM2.10, kamu akan dapat 1750. Ini bahagi ini, kamu akan dapat 1,900. Bahagi, kamu akan dapat 1,800. 600. 500. Jumlah pelaburan kamu ialah kamu total semua ni, kamu akan dapat RM18,615. Okey, bilangan unit saham yang kamu beli, kamu total dan kamu akan dapat 8,550. Okey, cara nak kira dia, jangan lupa pelaburan kamu bahagi dengan bilangan unit saham yang kamu beli. Okey, pelaburan kamu ialah 18,615 bahagi dengan 8,550. So, kamu akan dapat purata iaitu RM2.18. Berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, ada dua orang pelabur. Pelabur yang pertama dan pelabur yang kedua. Encik Ashraf melabur sebanyak 36,000 sekaligus dengan membeli saham yang berharga RM1.80. Okay, pelabur yang kedua, Encik Aidil, mempunyai 36,000 juga. Dan dia melabur secara berkala. Berkala tu maksudnya setiap bulan sekali, setiap bulan sekali, setiap bulan sekali. Dia tak beli sekaligus. Okey. Ya, pelabur pertama beli sekaligus. Encik Aidil ni ada duit baru dia melabur. Okey. Berkala dan konsisten sebanyak 3,000 setiap bulan. Okey. Setiap bulan dia ada modal 3,000 baru dia melabur. 3,000 dia melabur. Okey. Yang ni pelabur kedua punya carta. Okey. Bulan pertama harga saham seunit RM1.06. Bulan kedua RM2. Bulan ketiga RM2. So, kamu ambil 3,000 darab dengan RM1.06. Okey. Hitung kos purata seunit saham yang dimiliki oleh Encik Aidil. Kos purata seunit saham macam tadi juga. Okey, iaitu pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham. Okey, pelabur 2, 3,000 setiap bulan. Bulan yang pertama RM1.60. Okey, bilangan unit dia kita tak tahu. Jadi 3,000 bahagi dengan RM1.06. 3,000 bahagi dengan RM1.06. So, kamu akan dapat 1,875. Bulan kedua pula 3,000 bahagi dengan RM2. So, kamu akan dapat 1,500. Bulan yang ketiga 3,000 bahagi RM2. Dapat 1,500 juga. Bulan yang keempat 3,000 bahagi dengan RM1.80. So, kamu akan dapat 1,666.7. Dan seterusnya kamu kira sampai habis. Okey, sekarang kamu dah dapat tiap bulan. Okey,
daripada Januari hinggalah Disember. Lepas kamu ambil 3,000, kamu bahagi dengan RM1.60 bulan pertama, RM2 bulan kedua dan seterusnya. So, kamu punya bilangan unit saham totalnya ialah 20,750 unit. Pelaburan kamu tadi ialah 36,000. Bahagi dengan bilangan unit saham iaitu yang tadi 20,750. So, kamu akan dapat RM RM1.73. Okey, RM1.73 ni bermaksud ialah kos purata seunit saham Encik Aidil. 20,751 unit. Encik Ashraf pula, jumlah saham dia ialah 36,000. Modal dia seunit ialah RM1.80. Jadi ambil 36,000 bahagi dengan RM1.80, tu akan dapat 20,000 unit. Okey. Jangan lupa pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham. Okey, cik ulang sekali. Pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham, yang itu kena hafal. Tu Encik Ashraf 20,000 unit. Pelabur manakah yang membuat pelaburan yang bijak? Okey, pelabur yang pertama dia buat sekaligus. Dia letak 36,000. Pelabur yang kedua pula dia buat secara berkala. Dan kalau kamu tengok di sini, Encik Aidil dengan modal yang sama dengan Encik Ashraf, Encik Aidil boleh beli sebanyak 20,750 unit, 51 unit. Manakala Encik Ashraf dengan modal yang sama dia dapat hanya beli 20,000 unit. So di sini pelabur yang mempunyai pilihan yang bijak, iaitu membuat pelaburan yang bijak, iaitu Encik Aidil. Kerana pembelian saham secara berkala membolehkan beliau membeli banyak saham secara kos purata seunit yang boleh dikurangkan. Dengan modal sebanyak 500,000, tentukan pelaburan yang manakah paling sesuai dipilih. Pelabur pertama digunakan 500,000 untuk 2 unit apartmen di Ceras yang bernilai 250,000 setiap satu dan menerima sewa sebanyak RM900 sebulan bagi setiap rumah. Nombor 2, dia ada 500,000 dan dia simpan dalam simpanan tetap dengan kaedah faedah 4% setahun. Pelaburan yang ketiga, kalau ada 500,000, kamu labur dalam saham AMB dengan harga belian RM2.50 setiap share. Semua share itu kemudian dijual pada harga RM2.65 setiap share selepas 1 tahun. Jadi kita nak tentukan pelaburan manakah yang paling menguntungkan. Sama ada pelaburan pertama, pelaburan kedua dan ataupun pelaburan ketiga. So, mari kita tengok pelabur yang pertama. Pelabur yang pertama, dia ada rumah, dia bagi sewa RM900 sebulan, darab dengan 12 bulan, darab dengan 2 rumah. So dia dapat kumpul duit sewa RM21,600. 21,600 dibahagikan balik dengan modal asal dia. So akan dapat 0.0432. Okey, 0.0432 ni kamu darab balik dengan 100%. So kamu akan dapat 4.3%. 4.32% keuntungan. Ini adalah yang pelabur pertama. Pelabur kedua. Pelabur kedua menyimpan dalam amanah saham 500,000 darab dengan 4%. So, setahun dia akan dapat untung 20,000. 20,000 tu bahagikan semula dengan asal. So akan dapat 0.04. 0.04 darab balik dengan 100%, iaitu bernilai 4% keuntungan. Yang pertama 4.32, yang kedua
4%. Mari kita tengok yang ketiga. Share selepas setahun dia jadi RM2.65. Mula-mula dia beli iaitu RM2.50. Jadi tolak 2.65 tolak dengan RM2.50. So di sini beza dia ialah 0.15 sen. Okey, tadi modal asal dia 500. Kamu ambil 500,000 bahagi dengan RM2.50. RM2.50 ni ialah dia punya harga belian asal. So kita dapat dia punya pelaburan dia 200,000. Okey, tadi untung dia 15 sen. Pelaburan dia ialah 200,000 unit. Okey, ambil semula 200,000 unit darab dengan 15 sen. So di sini dia dapat untung sebanyak 30,000. Okey, 30,000 ni ialah untung dia. Sekarang bahagi semula dengan asal. Okey, 30,000 bahagi balik dengan 500,000 darab dengan 100%. So kamu akan dapat 6%. Okey, kamu tengok pelaburan yang ketiga untung sebanyak 100. Jadi di antara pelaburan yang pertama, pelaburan kedua dan pelaburan ketiga, yang paling menguntungkan ialah bila kamu ada RM500,000, kamu melabur di saham AMB. So, untung di situ adalah sebanyak 6%. Okey, kelas selepas ini kita akan masuk iaitu 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Jadi sampai itu saja video cikgu pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Cikgu D untuk mengetahui video seterusnya iaitu pengurusan kredit dan hutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.